Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai bahagi pecahan. Untuk bahagi pecahan, situasinya juga lebih kurang sama dengan darab, di mana cikgu akan terangkan dalam 3 situasi, di mana pertama, pecahan dan pecahan. Seterusnya, kita akan pergi kepada nombor bercampur. Dan akhir sekali kita akan pergi kepada pecahan dan nombor bulat. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Pecahan dan pecahan. 5/6 bahagi 2/3. Jadi 5/6 bahagi 2/3, untuk menyelesaikan operasi bahagi ini, dia ada sesuatu yang perlu kita ingat dan perlu kita ubah. Jika dilihat pada langkah seterusnya, cuba semua lihat apa yang berubah antara soalan asal dengan soalan yang disalin semula ini. Sebab jika diperhatikan betul-betul, ada perubahan dari sudut operasi. Yang soalan asalnya bahagi, dan untuk soalan yang disalin, operasinya bertukar menjadi darab. Dan seterusnya jika dilihat pada pecahan selepas operasi bahagi, macam contoh dalam soalan ini, 5/6 bahagi 2/3. Pada soalan yang disalin semula, selepas kita menukarkan operasi darab, pecahan tersebut bertukar kedudukan menjadi 3/2, di mana 3 ni pada asalnya penyebut menjadi pengangka dan 2 pada asalnya pengangka menjadi penyebut. Jadi ini ialah algoritma ataupun langkah yang perlu diambil untuk kita menyelesaikan soalan bahagi pecahan. Dan cikgu masih ingat ada seorang murid cikgu tanya, kenapa perlu terbalikkan cikgu? Jadi insya-Allah cikgu akan hasilkan satu lagi video untuk menerangkan kenapa 2/3 ini bertukar tempat jadi 3/2, insya-Allah. Okey, jadi kita sambung lagi. Pembelajaran kita. Jadi 5/6 darab 3/2. Harap nampaklah conteng ni. Sebab dah kena conteng kan. Jadi untuk darab pecahan, kalau kita ingat dalam video yang lalu, darab pecahan dia terus sahaja darab. Pengangka darab pengangka, 5 darab 3 dan 6 darab 2, terus. Jadi disalin semula 5 darab 3 per 6 darab 2. Jadi kita selesaikan setiap operasi pada pengangka dan penyebut. Jadi kita dapat jawapannya 5 darab 3, 15 dan 6 darab 2, 12. Okey, jadi cikgu seringkali memberikan peringatan agar apabila kita sudah mendapat jawapan, kita kena pastikan jawapan kita berada dalam bentuk yang termudah. Bagi soalan ini, nampak dengan jelas bahawa pecahan ini masih bukan lagi dalam bentuk yang termudah kerana ini ialah pecahan tidak wajar. Maka langkah pertama yang perlu kita buat, kita tukarkan kepada nombor bercampur. Okey. Dan selepas kita tukarkan kepada nombor bercampur, kita lihat semula pada pecahan, iaitu 3/12 di sini, dan kita nilai adakah pecahan ini sudah berada dalam bentuk yang termudah. Dan untuk soalan ini masih lagi belum dalam bentuk yang termudah. Dan bila dipermudahkan, hasil akhirnya ialah 1/4. Jadi untuk bahagi ini, cara pengiraan dia macam lebih kurang dengan darab, cuma di awal soalan kena ingat operasi bahagi tukar jadi darab dan pecahan selepas bahagi bertukar kedudukan. Pengangka jadi penyebut, penyebut jadi pengangka, ataupun cara mudahnya yang di atas turun ke bawah dan yang di bawah naik ke atas. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya, iaitu soalan yang melibatkan nombor bercampur. Untuk soalan seperti ini, untuk darab dan bahagi,
nombor bercampur yang ada di dalam soalan darab dan bahagi perlu ditukarkan ke dalam bentuk pecahan tidak wajar. Ini contoh 2 1 per 2 ditukarkan kepada 5 per 2. Manakala 3 1 per 4 ditukarkan kepada 13 per 4. Ini antara algoritma ataupun langkah penyelesaian yang mesti diikut dan mesti diingat. Okey? Jadi seterusnya kita masih ada lagi operasi bahagi di sini. Operasi bahagi. Ingat kalau pada contoh yang tadi, contoh awal tadi, bahagi ini ditukarkan menjadi darab. Dan apabila bertukar, kedudukan pada pecahan selepas operasi bahagi bertukar. Di mana 13 yang pada asalnya dekat atas turun ke bawah. Dan 4 yang pada asalnya di bawah naik ke atas. Sekarang ini kita dapat lihat bahawa soalan ini dapat kita selesaikan dengan operasi darab seperti apa yang kita belajar pada video yang lalu. Maka kita salin semula pengangka darab pengangka dan penyebut darab penyebut. 5 darab 4 dan 2 darab 13. Maka kita dapat jawapan 20 per 26. Walaupun kita sudah dapat jawapan, jadi sentiasa ingat untuk memastikan jawapan yang kita dapat berada dalam bentuk yang termudah. Jadi bila kita tukarkan kepada bentuk yang termudah, kita dapat 10 per 13. Dan untuk contoh yang ketiga, iaitu pecahan dan nombor bulat. Di sini kita lihat 8 nombor bulat bahagi dengan 4 per 7. Jadi, pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini bagi cikgu adalah lebih mudah kalau kita tuliskan 8 ini juga sebagai pecahan, yang mana kita tambah per 1 di bawah. Okey, kita salin semula. 8 per 1 bahagi 4 per 7. Jangan malas tulis semula supaya kita tidak keliru. Okey, seterusnya soalan ini dah macam macam lebih kurang pecahan dengan pecahan lah yang kita belajar pada contoh yang pertama tadi. Jadi langkah seterusnya yang perlu kita ambil 8 per 1 pun pecahan, 4 per 7 pun pecahan. Jadi kita tukarkan operasi bahagi. Tapi bila kita tukar operasi bahagi, kedudukan pada pecahan selepas bahagi mesti bertukar. Okey. Jadi kita salin semula 8 per 1 darab 7 per 4. Okey. 8 per 1 darab 7 per 4. Jadi kita salin semula 8 darab 7 dan 1 darab 4. Dan kita selesaikan soalan pada pengangka dan juga pada penyebut, dan kita akan dapat jawapan 56 per 4. Okey, jadi 56 per 4 ini ialah pecahan tidak wajar. Pengangkanya besar, penyebutnya kecil. Jadi untuk pecahan ini, untuk jawapan ini, kita kena tukarkan ke dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kita bahagikan, akhirnya kita dapat jawapan 14. Kalau kita lihat pada pembahagian, sebenarnya jawapannya ialah 14 sifar per 4. Tapi oleh kerana sifar per 4 ini tidak ada nilai, tidak ada pun bahagian yang dilorekkan pada rajah per 4, maka tidak perlu ditulis. Maka kita terus sahaja tulis 14. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Ini cikgu ada sertakan beberapa latihan. 1, 2, 3 dan 4. 4 soalan sahaja. Jangan rushing. Cuba jawab. InsyaAllah kamu semua akan dapat menguasai asas operasi bagi pecahan. Sekian, terima kasih.